Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dah lama saya nak buat panduan beli rumah cash ni untuk saya kongsikan dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum ni saya hanya share dengan klien-klien saya je bagaimana kita nak generate atau hasilkan satu pendapatan pasif yang baik. Okey. Setakat ni apa yang kita tahu, rumah dia tak ada depreciation lah, macam kereta dan sebagainya. Dan rumah sentiasa harga dia akan naik. Dan kalau kita ada rumah, bermaksud kita ada aset yang bagus. Okey. Dan untuk ni juga saya cadangkan nanti kita akan buat satu Facebook group untuk kita discuss tentang strategi-strategi berkesan, bagaimana kita nak berstrategi untuk beli rumah ni, dan juga masalah-masalah seperti masalah proses yang perlu kita lalui. Okey, sebelum kita go secara lebih detail, saya nak go very basic kepada satu kuadran ni, kuadran Robert Kiyosaki. Kalau siapa pernah baca buku dia, kita ada 4 bahagian. Okey. Bahagian employee, di mana kita sekarang ni bekerja makan gaji. Dan selepas tu adalah bahagian self-employed, bila kita mahir sesuatu perkara tu, kita buat sendiri. Dan selepas tu kita create sistem untuk kita ada banyak branches, dan kita pegang, kita adalah sebagai business owner. Dan juga bila kita dah banyak income daripada business owner ni, kita akan jadi investor. Okey, sekarang ni sebenarnya kita boleh direct, kita sebagai employee kita boleh direct sebenarnya jadi investor, atau kita boleh direct untuk jadi business owner. Apa yang saya akan ceritakan adalah kita akan jadi direct kepada kepada dua-dua bahagian ni. Okey. Tak perlu melalui apa yang Robert T. Kiyosaki cakap ni. Saya anggapkan ni sebagai mitos. Okey. Ini sebenarnya tak betul. Okay, kita boleh terus jump kepada business dan investor. Dan apa yang saya akan paparkan kemudian nanti adalah bagaimana strategi untuk beli rumah cash ni melibatkan dua kuadran ni. Okey, pertamanya, okey, kita kena cari instrumen, financial instrument yang bagi pendapatan yang konsisten berkadar dengan masa. Okey, pendapatan yang konsisten tabung haji bagi 6.5%, something like that, dalam masa setahun. ASB bagi konsisten lebih kurang 8% setahun. Okey, unit trust dia bagi konsisten, tapi unit trust punya konsisten dia, masa dia lebih kurang dalam 3 ke 5 tahun lebih konsisten, tapi return dia adalah sangat bagus. Kalau kita tengok, nanti saya akan recommendkan fund-fund yang baik ya. Ada 2-3 institusi yang boleh bagi fund-fund yang baik. Okey. Okey, dan okeylah, yang tadi saya sudah sentuh pasal ESB, unit trust, stock market. Stock market juga boleh bagi boleh bagi return, tapi kita tak boleh anggarkan konsistensi dalam kita memperolehi sesuatu return tu. Agak sukar juga stock market. Dan of course forex memang susah lah, agak sukar untuk forex bagi konsisten return. Dan sebelum tu saya ada buat satu Excel file. Okay, saya akan buka Excel file ni dulu. Dan ini adalah macam mana kita nak berstrategi dengan dua kuadran ni, berstrategi dengan business dan kita berstrategi dengan investment. Saya letakkan 3 tahun kat sini untuk investment, sebab bagi saya return yang agak bagus adalah daripada sektor unit trust lah. Dia, kalau siapa-siapa yang pernah involve dalam stock market, dia ada kebarangkalian kita akan rugi semua investment kita kalau dikategorikan dia masukkan dalam, dipanggil sebagai PL17. Seperti satu contohnya macam Counter Samudra, dia dah masuk ke PL17. So kita nak berstrategi memang agak sukar. Okay, unit trust ni dia lebih stabil. Dan ada 2-3 fund yang bagi return yang agak konsisten untuk 3 tahun. Okay, nanti kita akan tengok secara detail ya. Okay, katakanlah kita nak beli rumah cash 100,000. Okay, kita nak beli rumah cash 100,000, yang mana kita boleh dapat keuntungan lebih daripada segi bisnes ni, keuntungan dia segi rental lebih kurang RM600 sebulan. Okay, dan kita guna overdraft facilities daripada bank.
saya anggarkan kalau unit trust dia akan dapat lebih kurang 60% daripada nilai yang kita invest. Dan juga kita perlu ada liquidity. Sebahagian daripada duit overdraft tu kita anggap dia sebagai ada liquidity, maksudnya kecairan di mana kita boleh guna duit ni ketika kecemasan. Okay. So untuk kita berstrategi, bisnes ni kita gantikan dengan rumah lah. Okay, saya nak sentuh satu, sebab saya dah buat satu plan untuk beli 7 biji rumah. Dalam kes ni 7 biji rumah dalam masa 3 tahun. Okay, kita boleh, sebenarnya kalau kita gunakan apa, overdraft ni, kita boleh beli rumah awal, boleh beli terus 7 biji rumah, dengan syarat initial investment kita dalam konteks ni, dalam konteks 7 biji rumah ni, kita kena ada lebih kurang dalam 2.1 juta untuk kita berstrategi. Nanti kita akan go satu-satu sampai kepada sebiji rumah dalam masa 3 tahun. Okay, ni saya nak cerita pasal, nak relate dengan graf nanti. Okay, BLR untuk overdraft adalah lebih kurang dalam 6.6%. Bank rate sometimes sekarang ni masih lagi minus 2% untuk overdraft. Okay, so kita perlu bayar dekat bank lebih kurang dalam RM2,683.33 sebulan untuk overdraftnya interest sahaja. Okay, dan rumah yang kita ada 7 biji, so 600 rumah 7 biji tadi adalah lebih kurang dalam 4,200 return yang daripada rumah tu. Dan monthly lebihan daripada rumah tu, bila kita tolak, kita dah bayar monthly repayment ni, kita ada lebih extra 1,516 sebagai kita punya passive income lah. Okay, rumah tu kita dah beli cash. Kalau siapa yang lebih bijak nak berstrategi lagi, rumah tu boleh lagi dicagarkan dekat bank untuk kita dapatkan lebih banyak lagi overdraft facilities. Tapi buat masa ni saya rasa ini adalah konsep asas lah yang saya nak cerita. Boleh lagi berstrategi, boleh modify lagi Excel file ni. Okay, okay, ini daripada sektor bisnes lah. So kita masih untung lebih kurang dalam RM1,516 sebulan. Okay, banyak kan? Dan kita boleh juga bayar monthly interest untuk rumah ni. Tapi sebenarnya kita sekarang ni dalam keadaan berhutang dengan bank, sebab kita dah beli 7 biji rumah. Kos untuk beli 7 biji rumah ialah RM700,000. Okey, RM700,000 ni overdraft yang kita nak guna. Okey, 7 biji RM700,000 lah. So liquidity sebenarnya overdraft kita ambil 60%. Selalunya untuk unit trust dapat 60%. Dan liquidity kita masih ada lagi RM560,000 untuk kita play around kalau ada emergency dan sebagainya. Okay, okay, saya anggarkan kalau untuk setiap 3 tahun unit trust boleh bagi lebih kurang dalam 35% hingga ke 50% adalah satu yang reasonable lah. Bergantung pada unit trust juga, fund yang tertentu lah yang saya akan suggestkan kemudian. Okay, initial investment yang kita bawa masuk tadi, yang duit poket kita adalah 2.1 juta ni, kita masukkan dalam unit trust tadi. Okay, dan unit trust kalau bagi 35% dalam masa 3 tahun, profitnya lebih kurang dalam 735,000. Kalau 375,000 dengan profitnya, net profit daripada keuntungan unit trust ni lebih kurang 35,000. Okay, so kita masih ada surplus lagi dekat sini, dan 3 years profit dekat sini ada 54,000. So from business dengan investment, kita dah boleh generate 2.189 lebih kurang. So asset accumulation, kita dah ada asset cash atas nama kita, tak bergantung pada bank sebab kita pakai overdraft untuk beli tadi 700,000. So kita dah ada asset dengan cash terkumpul lebih kurang dalam 2.8 juta lah lebih kurang untuk dalam masa 3 tahun je. Okay, so the next punya strategi, kalau kita boleh berstrategi, rumah yang kita boleh beli adalah lebih meningkat lah. 104,000 kita boleh guna 104,000 untuk kita berstrategi balik. So duit tu compounded lagi.
Okey, sebab mula-mula kita start dengan 2.1 million dan sekarang ni kita ada 2.189 million. Okey. Dan saya syorkan kalau kita masih muda, duit yang daripada keuntungan tadi, yang sebulan-sebulan tu 1516 ni daripada rumah tadi tu, kita masukkan kembali dalam unit trust. Okey, sebab ni kita dah masukkan balik dalam unit trust. Ini pun kita, kalau kita nak, sebab saya anggarkan ini kita nak guna, dan ini kita masukkan balik dalam unit trust. Okey, tu yang jadi banyak tu. So kalau kita nak guna, ini duit bulanan yang kita boleh guna daripada lebih lepas bayar overdraft tadi. So lepas 3 tahun kita dapat 735 dan kita perlu bayar balik 700 kepada bank. So lepas 3 tahun kita dah debt free. Dah ada sebiji rumah yang harga 1,000 dan kita ada 7 biji rumah yang harga 100,000 dan kita dah debt free. So tak payah kita nak berhutang sampai 30 tahun. Dengan syarat kita kena ada initial investment banyak ni lah. Okey. Ini konsep Ini konsep. Okey, lepas tu kita akan go secara graf dia pula. Okey. Katakanlah tadi kita ada initial capital 2.1 kita 2.1 million dekat sini. Dan untuk kita beli, untuk dapat 35% profit ni, kita kena sampai level lebih kurang dalam 2.971 500 net. Selepas tolak service charge, selepas tolak apa ni, selepas tolak service charge tadi lah, dan keuntungan 35%, maknanya net profit 35%. So lebih kurang dalam 2.971 500 dekat sini bulan. Katakanlah ini adalah data yang betul lah, daripada salah satu daripada unit trust yang saya akan showkan kemudian. So dekat, saya akan cakap tadi 3 tahun. So pada bulan kita start 19 Mei 1998, 99 kita dah boleh bayar satu cycle rumah. Maknanya kita dah dapat 7 biji rumah satu cycle. So the next cycle is 98, 99. Tahun 99 juga pada November tu, pada tahun 2000 kita boleh beli satu lagi circle. Maknanya kita dah ada 14 biji rumah. So dan pada hujung tahun 2000 kita boleh ada lagi satu Mei tahun 2000, yang ni November, awal tahun 2000 dan dalam tengah tahun 2000 ada market climb yang agak baik kat sini. So kita boleh beli rumah lagi 7 biji. So sekarang kita ada 21 biji rumah dekat sini. So inilah calculationnya. Maknanya kalau kita dah keluarkan duit tu, kita boleh kita keluarkan duit tu, kita boleh bayar full untuk overdraft kita lah, yang 700,000 tu tadi. Dan sampai level 3 lah. Okay. So bila level 3 market decline. Bila market decline, kita tak payah buat apa, tak payah beli rumah, dan kita kutip dividennya dekat sini. Setiap tahun kita kutip dividen, sampaikan overdraft kita masih ada lagi. Kita masih boleh bayar rumah overdraft tu sebab kita rentalkan rumah tadi. So, duit rental yang akan bayar overdraft punya margin tu. Okay. So bila sampai Disember 2016, kita berstrategi ni, cukup 35% ni keluarkan, bayar apa ni, bayar interest tadi tu. Cukup bayar interest. Sebab kita dah beli rumah upfront. Itu yang panggil sebagai virtual account tu, duit maya tu, sebab kita pakai overdraft. Okay. So sampai agak bulan 2007 dah kita dah capai another 35% punya return. Okay. Service charge tadi kita bayar sekali je, sebab duit tu masih lagi dalam unit trust. Dan sampai 35%, dan kita masih lagi boleh beli lagi 7 set rumah. Okay, 7 set rumah. Maknanya sekarang ni kita dah ada 28 biji rumah dah. Okay. Okay. Dan pada tahun 2008 kita hadapi satu dipanggil sebagai market event, sebagai market top. Dan bila berlaku macam ni, kita tahu sebenarnya bila akan berlaku market top, sebab berdasarkan economic cycle. Saya akan advise tuan-tuan lah. So event-event ni akan berlaku 10 tahun sekali lah. So kita switch fund equity yang kita masuk tadi ke fund yang lebih stable. So tak ada aktiviti pembelian rumah. So 4 kali dalam masa
7, 8, 9 tahun kita boleh beli 28 biji rumah kalau ikut strategi ni. Okey, 28 biji rumah. Dan bila market down, ini dipanggil sebagai early contraction, dan dia dah buat U shape ni. Bila start buat U shape ni, nombor 5, kita start masukkan kita punya duit yang initial tadi tu, yang kita dah switch tadi tu, kita park balik dalam equity. Okay, once dia go balik level, saya ingat dekat sini level dia level 4 tadi, 5176,500 ni, kita dah boleh berstrategi balik dengan 7 biji rumah tadi. Okay. Okay, duit pokok tak kacau, kita boleh bayar balik duit tu berdasarkan kepada keuntungan unit trust tadi. Okay. Okay, ni adalah instrumen-instrumen yang saya suggest lah. So CIMB Daily Equity Growth Fund, instrumen ni adalah gambar dalam chart yang sebelum tadi. CIMB Daily Equity, saya memang fasih dengan fund ni. Dan kita ada juga yang agak menarik di sini adalah Huang Aiman Growth Fund daripada Huang DBS dan Kedangan Syariah Growth Fund pun menarik. Cumanya yang saya tahu, yang saya boleh usahakan untuk tuan-tuan dapatkan overdraft adalah daripada CIMB Daily Equity, sebab kita boleh kontra balik dengan bank. Okay, untuk dapatkan overdraft. So saya suggest kita go for this one. Okay. Okay. Okay, jom kita tengok lagi macam mana kita nak berstrategi dengan rumah yang harga 80,000, 150,000 sebagai contoh lah. Okay. So tadi yang 2.1 million ni nampak agak shaking jugalah. Katakanlah setiap 3 tahun kita berstrategi ni, katakanlah kita nak berstrategi 3 tahun at least kita dapatkan sebiji rumah lah. So kita letak 3, padahal kita boleh beli serentak rumah tu. Okay. Kita hanya perlukan 900,000. Katakanlah kita nak satu je. Okay, kita hanya perlukan 300,000. Katakanlah harga rumah adalah 80,000, paling rendah tadi. Ni 800. Okay, 80,000. Okay, kita hanya perlukan 240,000. Okay, untuk generate income, untuk dapatkan rumah yang harga yang untuk satu rumah setiap 3 tahun lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita boleh dapatkan setahun pun. Macam tadi kita tengok ada yang setahun pun dah boleh kita dapatkan rumah setahun. Tapi kalau nak lagi bagus, berstrategi dengan 3 tahun, kita perlukan modal lebih kurang 720,000 untuk rumah setiap tahun. Maknanya setiap tahun kita boleh beli rumah. Kita boleh beli rumah serentak 3 tahun, 3 biji satu, ataupun kita boleh beli setiap tahun satu. Okey, menggunakan overdraft ni. Sebenarnya kalau kita boleh terus dapat, kita bayar interest ni kurang sikit lah. Okey, itulah yang apa ni, yang saya maksudkan dengan beli rumah setahun tu. Okey, kalau setiap 3 tahun boleh beli sebiji rumah pun dah cukup baik kan, sebab kita akan generate passive income dekat sini setiap bulan tanpa gunakan duit EPF kita. Okey, ada yang tanya saya, kalau saya tak ada duit, saya tak ada, okay, minimal 80,000, katakanlah rumah harga 80,000 dekat KL lah. Ni rumah saya cerita harga dekat KL, sebab dekat tempat lain ni harga sewa dia memang agak tak menarik sangat. Dekat KL ni kalau apartment memang kalau takat 80,000 ni kita boleh dapat katakanlah dalam 550, sikit. Kalau dekat KL RM550 sebulan rental memang dalam tangan boleh dapat. Ya, harga 80,000. So beli 3 biji rumah, kita kena ada modal 720,000. Kalau 1 biji rumah kita kena ada lebih kurang dalam kena 1 biji rumah kita kena ada lebih kurang dalam 240,000. Okey, inilah matematiknya dekat sini. Boleh play around dengan file ni lah. Okey, kalau nak saya guide, sebab tak ada duit sekarang ni, saya boleh tolong guidekan. Modal tak cukup, kita kena buat regular saving dengan dana yang dicadangkan lah. Ada 3 dana tadi, CIMB Daily Equity Growth Fund, dan Huang Aiman
ataupun kita boleh go dengan kedangan syariah. Okey, cumanya dengan CIMB tu kita boleh apply overdraft lah. Once dah cukup tu kita boleh lakukan strategi ni. Okey, kena buat regular saving dengan sini. Berapa banyak yang kita rasa perlukan untuk kita berstrategi dengan yang ni, ataupun selepas tu kita kena selalu kita tambahkan tabung tu, dan lakukan sekerap mungkin. Call consultant, you punya consultant, datang ambil duit, kata nak simpan. Okay, jangan sampai duit tu digunakan untuk buat benda lain. Lakukan fokus dengan simpan dengan consultant lah. Minta dia buat track. Kalau dah cukup sekian banyak 240,000, minta dia inform, dan kita dah boleh start dengan sebiji rumah dulu. Okey, saya harap video ni bermanfaat, dan boleh bermain-main dengan Excel sheet tadi tu. Dan kalau tak ada apa-apa nak minta saya melakukan strategi ni untuk anda, saya boleh lakukan. Dan saya akan track anda punya investment lah. Dan since benda ni saya sendiri yang lakukan daripada hasil idea saya, dan saya tahu unit trust secara baik adalah lebih baik. Saya ingat kalau dapat saya yang uruskan untuk memantapkan lagi, ataupun kita boleh, tak kisah, kita boleh discuss ni dekat dalam forum nanti. Okey, sekian, terima kasih.